Assalamualaikum. Hari ini kita nak mulakan kelas kita dengan topik baru, okey, iaitu tentang penyediaan garam. Okey, so kita masih lagi dalam bab 6 tentang asid, baz dan juga garam. Okey, kelas. Sebelum kita nak bincang lebih lanjut dengan pembentukan garam ni, cikgu nak throwback balik anda dengan asas pembentukan garam. Okey, so garam ni kita dah belajar juga masa kita mendengar rendah dulu kan. Okey, so kalau kita nak hasilkan garam, kita perlukan asid. Kita akan campurkan atau tindak balaskan dengan alkali dan kita akan dapat apa? Ya, kita akan dapat garam berserta air. Okey, so itu adalah asas yang pertama. So, yang kedua, okey, ini yang kedua. Ini yang satu kan? Okey, kita kena pasti garam kita. So, adakah garam kita ni ada kategori dia? Ada. Garam ni kita boleh kumpul, jadikan dia dalam jenis-jenis tertentu tu berdasarkan keterlarutan dalam air. Okey. So, yang pertama kita ada garam yang bernama garam larut. Garam terlarut dia panggil. Okey. Dan juga garam apa kelas? Garam tak larut. Okey. So itu adalah asas yang kedua, di mana kita kena tahu jenis-jenis garam. So kelas yang lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis garam. Okey, untuk garam yang terlarut ni, okey, cikgu ada bagi tips kan. So senang sahaja, no anak. No anak kan. Semua garam no anak ni adalah larut dalam air. So no ni adalah untuk semua garam nitrat. Contoh plumbum 2 nitrat, larut ke tak larut kelas? Larut. Okey. So plumbum 2 nitrat larut. Okey, A untuk apa? Amonia. Semua garam yang nama depan dia ada amonia karbonat. Contoh kan? Ataupun natrium apa? Natrium karbonat larut ke tak? Larut. Okey. Dan juga kita buat macam gambar Squid Game K tu adalah kalium. Okey, so semua garam yang nama hadapan dia ada amonium. Okey, lepas tu ada nama natrium. So semua garam ni adalah larut dalam air. Okey, begitu juga dengan apa? Garam sulfat dan juga garam apa? Garam klorida. Okey. Alright, so kalau garam tak larut ni semua garam karbonat. Okey. So kalau dia ada unsur nama depan dia, iaitu bahagian logam dia adalah NaC tu, natrium, amonia ataupun klorida, bermakna dia adalah larut dalam air lah. Kalau selain daripada tu semua garam adalah tak larut dalam air. Lepas tu kita ada jenis ni, ini exceptions untuk sulfat tadi lah, kena ingat. MAP klorida dan juga PBC. PBC apa? PBC sulfat. Okey. Selain daripada garam-garam yang tak ada pangkal namanya PBC, iaitu plumbum, barium dan juga kalsium ni, so semua sekali adalah larut dalam air. Tapi kalau dia plumbum dia sulfat, larut tak? Tak larut. Okey. So itu adalah sepintas lalu asas pembentukan garam. Okey. So kita ada dua asas pembentukan garam. Yang pertama tindak balas, okey, dan yang kedua adalah garam tu sendiri, jenis-jenis garam. Alright. Okey, so untuk kita menyediakan garam kelas, okey, kita ada kaedah-kaedah tertentu. Nampak? So pemilihan kaedah sesuatu garam ni dia adalah bergantung kepada keterlarutan garam kita. Sebab tu tadi dalam bahagian asas tu penting untuk kita tahu sama ada garam yang kita nak hasilkan adalah garam larut ataupun garam tak larut. Okey? So untuk bahagian ini cikgu akan lebih menumpukan pada bahagian garam terlarut. Nanti second part baru kita tengok garam tak terlarut. Okey, untuk garam terlarut kita ni, okey, dia ada dua jenis. Alright. Kalau kita tengok tadi, kita ada garam jenis NaC. NaC tadi itulah. Natrium, okey, amonium dan juga kalium.
Okey, dan juga bukan. Maknanya garam yang involve nitrat. Okey. Nitrat. Sorry. Okey, kejap. Mana saya punya eraser? Okey, garam nitrat. Okey, garam yang involve sulfat dan juga garam yang involve klorida. Okey. So ini melibatkan bukan. Bukan nak. Jadi maknanya dia punya nama belakang dia adalah diakhiri dengan klorida. Contoh macam garam klorida, garam apa? Garam magnesium klorida. Contoh. Okey. So klorida. So dia kategori garam bukan amonium lah. Okey. Senang saja. Okey. Bila anda dah boleh kelaskan. Okey. So anda dah tahu kaedah apa yang kita nak gunakan. Okey, kita tengok bahagian ni lah lebih jelas. Okey, ini adalah bahagian kaedah kita. Okey. So bila kaedah kita ni bermakna kita kena tengok balik, kita cek balik kita punya carta aliran. Kalau kita nak sediakan kelas, contohlah kita nak sediakan natrium karbonat. Kita nak sediakan natrium karbonat. Bermakna kita nak gunakan kaedah bahagian A ni ke atau kaedah bahagian B? Betul, kita kena gunakan kaedah bahagian A. Sebab apa? Sebab garam ini adalah garam dalam kategori nak kita tu. Garam nak. Okay. So bila garam nak, bermakna kita terus dah tahu dah tindak balas apa yang kita nak guna, iaitu ini kita dah belajar masa kelas yang lepas. Kita gunakan tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Maknanya, dalam eksperimen kamu ni, bila kamu nak hasilkan natrium karbonat, kamu kena gunakan apa? Radasnya. Radas utama dia, star dia adalah buret. Lepas tu apa? Kelalangkun. Di mana kita akan mulakan tindak balas asid dicampurkan dengan alkali kita beserta penunjuk. Kalau nak cerita pasal kaedah ni, anda kena ulang kaji semula. Bagaimana kita nak buat tindak balas peneutralan. Faham? Okey? Kalaulah dia kata dia nak buat amonium klorida. Ini siap padam. Kalau amonium klorida, macam mana kita nak hasilkan? Betul, kita kena gunakan juga kaedah A kita. Di mana kita akan gunakan tindak balas peneutralan. Kaedahnya apa? Kaedah dia pentitratan. Nampak tak? Tindak balas apa? Tindak balas peneutralan. Kaedahnya pentitratan. Only for garam nak. Garam nak. Faham? Apa benda garam nak ni cikgu? Inilah dia punya pangkal nama dia tu. Nampak? Kalau macam ni natrium. So N lah. Na kita tu. Kalau macam ni amonium kan? Ini simbolnya A. Gitu. Okey. Jelas. Itu adalah garam terlarut jenis nak. Yang lagi, bahagian seterusnya. Sebelum cikgu kita bincang kaedah B ni, kita tengok dulu kita punya contohlah, kan? Tadi kalau cikgu bagi amonium klorida, kalau kita nak hasilkan amonium klorida kelas, kalau cikgu terus tulis di bahagian belakang lah. Maknanya kita perlukan apa? Kita perlukan amonia dan juga asid hidroklorik. Nampak? So ini adalah bagaimana kita nak sesuaikan dalam kita punya persamaan kimia kita. Kita kena buat apa kelas? Kita kena memilih asid dan juga alkali yang sesuai supaya kita boleh dapat ni nama apa ni? Nama garam yang kita inginkan. Lepas tu ini kita dah buat persamaan kimia, kita dah tahu asid apa kita nak guna, alkali apa yang nak kita guna, barulah kita pilih kaedah yang sesuai.
So dalam cerita ni kita kena guna apa? Kita kena gunakan kaedah pentitratan melalui tindak balas peneutralan. Why cikgu? Why? Okay, because ini adalah garam A tadi tu. Iaitu amonium. Jenis garam amonium. So tindak balasnya adalah peneutralan dan kita akan gunakan kaedah pentitratan. Jelas. Okey, seterusnya kita nak garam bukan jenis amonium. Maknanya bukan. Kan buat nak, kita buat pangkah. Macam tadilah cikgu kata magnesium klorida. Boleh tak kita gunakan kaedah tindak balas peneutralan? Tak boleh. Kita kena refer kepada bahagian ini. So kalau kita nak hasilkan magnesium klorida, for example, okay, kita perlukan asid yang ditindakbalaskan dengan logam reaktif ke? Atau kita perlukan asid ditindakbalaskan dengan oksida logam ke? Okey, dan juga ataupun kita perlukan tindak balas yang diperlukan dengan karbonat logam. Okey? So basically kalau asid dan juga karbonat logam ni, okey, kita perlukan tindak balas dia bukan macam ni. Kalau tindak balas peneutralan ni, dia lebih kepada pencampuran dua cecair. Dia punya keadaan fizik dia adalah cecair. Masing-masing adalah cecair. Kalau macam ni, okay, kalau anda tengok di sini, dia melibatkan tindak balas di antara pepejal. Okey, di mana pepejal ni adalah logam tadi. Logam kita tu. Okay, dan kita akan masukkan ke dalam asid. Okay. So itu adalah penyediaan garam terlarut yang mana bukanlah jenis NaC tadi, garam NaC. Kalau garam bukan NaC, kita kena consider 3 cara. Cara A ke, asid campur dengan logam reaktif, cara B ke, ataupun cara C. Okay. Kalaulah magnesium klorida, kalau cikgu nak sediakan magnesium klorida, cikgu kena gunakan cara A tadi. Okay, so di mana kalau cikgu ada asid hidroklorik, kita padam dululah. Kita tak nak teka lagi apa kita punya bahan. Kita terus tulis dia punya garam. Okay, so magnesium klorida. Kalau kita nak carikan magnesium klorida, so Cl ni asalnya daripada asid. So asid apa kita nak guna? Kita gunalah asid hidroklorik. Kan? Lepas tu Mg. Mg ni merupakan logam reaktif. So kita Mg sajalah. Macam itu. Okey. So kita akan dapat set produk kita adalah air H2O. Tak celuih pula nah. Macam tu. Faham? So maksudnya anda dah tahu nama garam. Sekarang ni kita nak pilih. Ni persamaan kimia. So dalam persamaan kimia ni kita boleh tahu maklumat asid dan juga logam reaktif apa yang kita nak gunakan supaya kita dapat garam yang kita desire ni. Contoh, lagi satu, katakanlah cikgu nak hasilkan garam magnesium nitrat, kan? Cikgu nak hasil magnesium nitrat. Contoh, kamu tulis siap-siap magnesium nitrat, kan? Kamu tulis siap-siap. So maknanya ini akan asalnya daripada asid. So asid apa kita nak guna? Kita gunalah asid nitrik. Betul tak? Logam kita, kita kena gunalah logam Mg. Lepas tu nanti kita seimbangkan lah. Kita seimbangkan semuanya. So, okey lah. Jelas macam tu. Okey. So, secara umumnya, bila kita nak sediakan garam terlarut tadi tu, kita kena tengok dulu jenis garam. Adakah dia garam NaC ataupun bukan NaC. So, kalau garam NaC tadi, terus kita gunakan tindak balas apa? Tindak balas
peneutralan. Okey, peneutralan. Okey, tapi kalau dia bukan nak, dia ada 3 tadi. 3 apa tu? Tindak balas yang kita kena gunakan. Logam reaktif, oksida logam, ataupun kita nak kena gunakan karbonat logam. Okey. Lepas tu, yang ni yang penting. Kan? Kadang-kadang kan pelajar selalu tanya, cikgu, banyaknya nak macam keliru lah bila saya nak tulis penyediaan apa tu garam terlarut ni. Kita nak buat macam mana kamu ingat macam ni saja. Bila penyediaan garam terlarut ni, satu, kamu kena tengoklah jenis garam tadi tu kan. Lepas tu kamu bolehlah huraikan kan. Lepas tu, bila kita nak hasilkan garam tadi tu, okey, kalau macam kita buat tindak balas ni, peneutralan contoh selepas habis semua peneutralan tu, kita akan panaskan. Okey, lepas tu kita turas, okey, kita sejuk, kita turaskan lagi dan kita hasilkan semula penghabluran semula jika perlulah. Kalau kita rasa garam tu masih ada benda asing, last sekali mesti macam ni. Bilas dengan air suling, keringkan dengan kertas turas. Itu sahaja cara untuk kita sediakan garam terlarut. Ringkasan ni macam tu. Yang pertama, base lah. Kamu kena cerita balik lah tindak balas kalau asid dengan logam reaktif kan, macam mana. Lepas tu, bila kita nak hasilkan garam, ini garam lah. On the way nak hasilkan garam ni, inilah tindak balas dia. Turas, sejuk, turas. Lepas tu, bilas air suling, keringkan dengan kertas turas. Kalau tak percaya, nanti kita semak buku teks kita. Betul tak apa yang cikgu cakap ni? Okay. Alright. So, seterusnya, cikgu nak bincang contohlah. Tadi cikgu dah bincang dah kat dalam kita punya slide tu. Okay. Kalau kita nak hasilkan garam nak tadi. Okay. Contoh, cikgu nak kamu hasilkan garam apa? Garam kalium tandalah kalium karbonat. Kita hasilkan kalium nitrat. Okey, so bila kita nak hasilkan kalium nitrat, cara yang pertama sekali, ni ringkasan kamu terus tulis dia punya formula kimia. So kalium nitrat apa formula kimia dia? Buat anak panah dulu siap-siap. KNO3. So bila K dengan NO3 ni, okey, so anda boleh tahu dah. Bila bahagian anion ni, dia adalah berasal daripada asid. Okey, so asid apa yang kita nak guna? So, kita kena guna HNO3. Kalium nitrat, asidnya asid nitrik. Okey, K ni asal adalah cation, betul tak? So, asalnya daripada alkali. Alkali apa kita nak guna? Macam mana cikgu tahu ini adalah alkali, cikgu? Sebab dia garam nak. Bila garam nak, maknanya tindak balas apa, kelas? Tindak balas peneutralan. Pandai. So maksudnya asid kena campur dengan apa? Alkali kita lah. Iaitu apa? Kalium hidroksida. So basically kamu akan dapat H2O lah. Asid nitrik campur dengan alkali, kita akan dapat garam. Ini garam kita ni tau. Dan juga side produknya adalah air. Selepas proses ni lah tadi tu, barulah kita akan buat apa? Kita akan turas. Lepas tu kita panas, kita turas, kita sejuk, kita turas penghabluran semula tu. Lepas tu kita bilas, kita dah dapat. Okay? Kita dah dapat dia punya garam, kita bilas dengan air suling. Kita nak betul-betul pure kan, hablu garam. Lepas tu barulah kita akan keringkan dengan kertas turas. Macam tu. Okay? Alright. So, contoh yang kedua pula adalah bukan nak. Kalau bukan nak tadi tu ada 3 cabang. Iaitu asid campur dengan logam reaktif. So, kita akan dapat apa? Garam dan juga air. Kalau nak senang, terus tulis dia punya side product. Lepas tu kita dapat asid campur dengan oksida logam. Kan? So kita akan dapat apa? Kita akan dapat garam juga dan juga air. Okey, kalau asid campur dengan karbonat logam, okey, kita akan dapat apa, kelas?
kita akan dapat 3 benda kat sini. Okey. Kita nanti cikgu betul kat sini. Okey, kita akan dapat garam, gas karbon dioksida dan juga H2O. Okey. So sorry dekat bahagian tindak balas asid dengan logam ni bukan air. Okey. Sekejap kita padam. Kita akan dapat gas apa kelas? Kita akan mendapat gas. Gas apa? Gas hidrogen. Kita akan dapat gas hidrogen. So itu adalah ringkasan 3 tindak balas, okey, di mana melibatkan garam bukan nak. Bukan nak. Faham? Okey, contoh. Dah tulis contoh. Saya nak sediakan kuprum 2 sulfat. Macam mana saya nak buat kuprum 2 sulfat? Okay, so kuprum 2 sulfat, the very first step, okay, awak tengok dulu dia punya formula kimia. So, anak panah, terus formula kimia dia. Awak buatlah CuSO4. Betul tak? Okay, so bila kita nak sediakan kuprum 2 sulfat, adakah kita boleh guna tindak balas A, B atau C? Yang mana sesuai? Lebih baik kita gunakan tindak balas B. Okay, kita tak boleh guna tau tindak balas A. Okay, so sebab kuprum ni bukanlah logam reaktif. Okay, alright. So logam reaktif ni macam aluminium, magnesium, zinc. Kita boleh gunalah. Okay, logam reaktif tu. Alright, untuk tindak balas A. Okay, so kuprum 2 sulfat. So sulfat of course mai daripada mana? Asid. Kita tak tahu asid apa kita nak jumpa ni. Kita boleh gunakan asid sulfurik. Okay, kuprum sebab dia kata oksida logam kan. So kita gunalah kuprum 2 oksida. So kita dapatlah kita punya garam, okay, dan juga side product kita iaitu water, H2O. As simple as that. Okay, so tapi anda kena, kalau kita nak buat dalam penulisan esei ni, anda kenalah cerita dengan detail. Okay, asid hidroklorik, macam mana kita nak sukat, nak tuang, itu kaedah dia. Okay, kuprum 2 oksida ni pula adalah dalam bentuk pepejal. Okay, so itu adalah bagaimana kita nak huraikan dalam esei. So biasanya huraian esei atau prosedur ni dia akan muncul dalam bahagian C kertas 2. Okay, jelas. So itu adalah cara-cara bagaimana kita nak sediakan garam terlarut bukan nak. Okay, so sampai di sini saja. Ada masalah terus PM cikgu, kita bincang sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum.